Okay, untuk pembelajaran hari ini, kita sambung dengan pembinaan pseudocode dengan carta alih bagi linear search. Okay, minggu lepas awak dah belajar macam mana konsep linear search ni dibuat. Okay, linear search ni dia ikut satu, tak perlu sisihkan, tak perlu susun. Dia akan cek satu persatu sampai dia jumpa yang dia nak search tu, dia nak cari. Okay, contohnya dekat sini ada satu senarai nombor di mana kita ada 10, 82, 5 hingga yang inilah dalam senarai yang dia dah sediakan. Okay, dia suruh cari satu nombor. Contohnya suruh cari nombor 5. Okay, langkah dia dimulakan dengan item pertama. Okay, pertama sebelum kita buat pseudocode dengan carta alih, kita buat algoritma dia dulu. Algoritma dia adalah macam mana susunan setiap langkah yang kamu nak hasilkan supaya sampai jumpa nombor 5. Okay, kamu kena mula dengan item pertama dalam senarai, lepas tu bandingkan dengan carian yang kamu nak cari tu. Contoh banding dengan nombor 5. Okay, langkah ketiga, jika nilai sama dengan yang kamu nak cari tu, berhenti. Kalau tak, yang keempat ni, jika tidak sama, kamu ulang balik langkah 2 dan sampai langkah 4. Okay, carian tamat apabila kamu dah jumpa ataupun item yang kamu dah cek tu dalam senarai tu sama dengan item yang kamu nak cari. So, kamu akan berhenti. Okay, itu algoritma dia. Okay, macam mana nak buat pseudocode daripada algoritma? Okay, pertama, cikgu explain satu persatu line by line. Okay, macam biasa, mula kena buat. Okay, mula. Lepas tu, kamu setkan senarai. Ini penting sebab ini adalah senarai yang kamu nak rujuk, nak cari. Okay, sediakan senarai, kamu bagi nama dia pun boleh ubah L. Lepas tu senaraikan dalam bentuk list lah. Dia kena formula macam ni. Okay, lepas tu kamu isytiharkan pun boleh ubah I, N dengan T. Okay, setkan N ni 10. 10 adalah ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 item dalam senarai. So, 10. I adalah kosong sebab nanti carian kamu akan mula daripada kosong macam biasa. Masukkan nilai carian T. T ini adalah yang kamu nak cari. Contoh macam tadi 5 kan. So, kamu kena masukkan. T nanti, apabila ubah T akan pegang nilai yang kamu nak cari ataupun kamu masukkan ke dalam sistem kamu ni. Okay, kita gunakan looping for. Ulangan for. Sebab kamu nak ulang cari kan. Lepas tu, okay, jika L 1, maksudnya ni senarai yang satu ni, yang pertama. 1 pula I, kosong. Ini kosong. Kita mula dengan ini item kosong. Indeks kosong. Okay, indeks kosong tadi kan mula daripada indeks I adalah mula dengan kosong. So, jika senarai dalam senarai L ini adalah kosong, sama tak dengan T? Contohnya T kita 5 kan. Kosong ni, 10 ni, 10 ini bawa nilai 10 sama tak dengan 5. Okay. Dia cek, paparkan item dalam senarai. Langkah ke langkah 9. Ini tadi kita ikut kita punya algoritma kan. Okay, jika tidak, kira I ni tambah dengan I tambah 1. Maksudnya increment, kena tambah 1. Tadi I kosong kan, tambah dengan 1. So, nanti I akan naik atas, bawa nilai 1. Okay, jika I ni lebih besar daripada N, yang kita nak buat ni lebih besar daripada nilai ni, okay, paparkan item tiada dalam senarai. Maksudnya dah habis cari 10 kali dia ulang pun masih tak ada jumpa nombor 5, maksudnya item tak ada dalam senarai. Okay, tamat jika dan tamat keseluruhan. Itu pseudocode. Okay, kita tengok macam mana dia buat carta alih.
setiap penerangan ikut nombor ni. Okey, daripada kita punya pseudocode, setkan senarai L. Ini akan jadi proses. Okey, isytiharkan pun boleh ubah pun proses. Okey, ini boleh ubah yang kamu dah isytiharkan. Lepas tu ini adalah senarai yang kamu dah buat. Okey, setkan N dengan I ni, ini pun proses. Kita tengok nombor 1. Senarai L ditumpukan dengan nilai yang kita dibagilah. Lepas tu N mewakili item yang ditumpukan dalam nilai 10 biji item dalam senarai. Okey, pemboleh ubah I ni adalah kita guna dia sebagai indeks nanti. So, kita kena mula daripada kosong dan kedudukan dalam setiap senarai tersebut. Okey, nombor 3 ini adalah input. Masukkan nilai carian T. Ini input yang kita nak cari tadi tu. Contohnya tadi kan nombor 5 kan. So, selagi syarat 0 lebih kecil daripada N. Maksudnya tak sampai 10. Dia kena ulang 10, 01, 2, 3 sampai 10. Okay, ini adalah carian yang dilakukan dalam setiap senarai. Okay, dekat sini. Nombor 4 ni. Ini adalah pilihan. Okay, pilihan. Kalau ya, dia semak balik. Ini adalah struktur kawalan bersarang. Dalam pilihan ada pilihan yang seterusnya. Okay, L ni, Li, I ni indeks saya sama dengan kosong kan contohnya. Kosong. Kita tengok dalam indeks kosong full. Kita cek 10 sama tak dengan 5. Kalau tak sama, ulang balik, cari balik. I ni akan jadi 1. Kalau L sama dengan 1, indeks 1 sama dengan 27 kan. 27 sama tak dengan 5? Tak sama. Ulang balik. Sampai 5. 5 ni indeks dia, 27 pula. 82. Indeks I1 adalah 82. Kan? Kita tengok L, tadi kan L2. L2 sama dengan 5. L2 sama dengan 5. So, dia betul. Kalau ia paparkan item ada dalam senarai. Lepas tu, tamatlah. Okay, kalau tidak ni tadi, maksudnya L tu indeks tu lebih besar daripada nilai N. Maksud contohnya 11. Dia akan pergi sini. Dia tengok balik. I ni lebih besar sama dengan N tak? Kalau tak, kalau sama, maksudnya dah sampai 10 lah. 10 dia akan paparkan item tiada dalam senarai. Maksudnya dah 10 kali dia ulang, dia cari tapi dia tak jumpa. Dia akan keluarkan item tiada dalam senarai. So terus tamat.